Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan kongsikan untuk semua pelajar-pelajar projek sarjana muda PSM2 bagi kursus BPC. Alright. So, sebenarnya apa yang saya akan kongsikan dengan anda semua adalah berkaitan dengan apa yang sebenarnya anda perlu lakukan pada semester ini dan di mana anda perlu berada. Sebab ini untuk memastikan bahawa semua pelajar-pelajar BPC yang mengambil PSM2 tidak ketinggalan jauh. Mesti seharusnya mengikut kepada penjadualan yang telah ditetapkan. Selain daripada perkongsian saya pada hari ini, saya juga ingin memastikan bahawa semua boleh melihat kepada takwim ataupun susunan mingguan yang telah ditetapkan oleh penyelaras fakulti kepada semua para pelajar yang telah saya kongsikan di dalam grup WhatsApp, dan juga boleh melayari laman web website FPTP iaitu ftmb.uthm.edu.my @uthm.edu.my. Boleh review di situ, di bahagian dokumen borang ada terletak takwim di situ. Jadi saya harap kepada semua sila pastikan anda semua mengikut kepada jadual ataupun ketetapan yang telah ditetapkan kepada anda semua. Alright. So ini adalah merupakan perkongsian yang saya akan kongsikan dengan anda semua. Kalau dilihat di sini ada 15 minggu, maafkan saya, 15 minggu yang saya kongsikan bermula daripada minggu pertama, iaitu pada minggu ini adalah merupakan minggu pertama sehinggalah minggu ke-7, kemudian minggu ke-8 kita cuti pertengahan semester bersama pada minggu ke-9 sehinggalah minggu ke-15. Alright. So, apa yang perlu anda lakukan pada minggu yang pertama? Di sini sepatutnya anda perlulah, yang paling penting di sini adalah berjumpa dengan supervisor anda, kan? Jangan tak jumpa minggu pertama ni, terus jumpa, berbincang dengan supervisor apa yang ingin anda lakukan. Kemudian pastikan anda telah selesai ataupun menyiapkan draft pertama, soalan temu bual maupun soalan survey yang anda akan gunakan, dan juga anda perlu review apa lab method yang anda gunakan. Kalau anda menggunakan laboratory method, lab method untuk awak punya PSM2. Alright. Pada minggu kedua sepatutnya anda perlu selesai melakukan proses pilot test ataupun kita panggil sebagai kajian rintis, kan? Kajian rintis, dan anda juga boleh selesai untuk explore on the preliminary study. Dekat sini adalah proses awalan yang untuk memastikan bahawa tools ataupun peralatan yang anda gunakan untuk memungut data seperti questionnaire, interview questions ataupun laboratory method itu sahih digunakan. So you have to menggunakan pilot test ataupun orang panggil sebagai kajian rintis. Alright. Minggu yang ketiga sepatutnya anda dah buat improvement you punya tools based on you punya data daripada you punya preliminary study ataupun you punya pilot test. Kemudian you start untuk buat analisis pilot test. Kan anda boleh explore antara preliminary ataupun antara analisis data untuk pilot test. Kita akan boleh buat reliability test. Kita akan cari Chromebook Alpha, di mana untuk memastikan bahawa setiap susunan struktur soalan yang anda kemukakan adalah tepat, sahih dan benar, kan. Jadi melalui Chromebook Alpha Reliability Test tu, jikalau anda mendapat data the value is lebih daripada 0.5 hingga 0.9 and above, data itu adalah excellent, good dan boleh digunakan. Tetapi kalau di bawah data 0.5, maksudnya data anda itu adalah anda perlu buat penambahbaikan daripada soalan anda. Sebab itu saya katakan the pilot test ni sangat penting untuk awak buat. Okey, kemudian minggu keempat you dah start buat real data collection. Sebab ini sangat-sangat penting. Saya cuba rangkakan di sini selama 3 minggu untuk you buat collect data collections, untuk real data collection. Dekat dalam pada masa yang sama juga, sementara menunggu responses daripada responden tu, kalau boleh hantar lebih, jangan hantar. Contohnya responden awak adalah melalui populasi dan sampel you dapat 109. Tetapi jangan hantar 109, hantar lebih. Sebabnya possibility anda untuk mendapatkan responses itu adalah sangat sedikit. And that's why give more, dapatkan ataupun bagi lebih supaya you dapat feedback daripada responden itu cukup memadai. Alright. Dalam pada masa yang sama, apa anda perlu lakukan? Anda perlu balik revise chapter 1, 2, 3, which is a PSM1 yang kita buat dulu. Jadikan dia sebagai past tense. Kalau dulu present tense and we change to the past tense, kan, has been semua dan sebagainya lah, ataupun you dah tukar kepada not apa yang you rancang, you dah tukar kepada apa yang you dah buat.
Alright. Kemudian minggu ke-7 dan minggu ke-8 ni, bila dah dapat data feedback daripada you punya responden, jangan lupa start to buat you start buat data analysis dan you start buat writing. This is very penting minggu ni. Kan, jangan lupa, instead of saya akan kongsikan dengan anda dalam minggu hadapan dan minggu seterusnya bagaimana data yang boleh dianalisis menggunakan kaedah kualitatif dan juga kuantitatif. Contohnya you nak buat descriptive analysis, dekat situ you akan ada beberapa elemen apakah jenis analisis yang you akan buat. Nanti saya akan cuba kongsikan dengan anda. Dan dalam pada masa awak dapatkan maklumat daripada saya, berbincang dengan supervisor anda semua apa yang anda nak buat, dan juga anda boleh explore secara bersendirian. Banyak sebenarnya maklumat yang you boleh dapat di hujung jari saja, kan? Kemudian minggu yang ke-10 ni paling penting, you have to submit your first draft to your supervisor. Ni minggu ke-10 is a very very important things. You kena submit kepada you punya supervisor. And then dekat sinilah you kena start to prepare you punya seminar paper. Kenapa? Pada minggu yang ke-11 you kena submit you punya seminar paper PSM. You kena submit kepada siapa? You kena submit kepada saya, penyelaras PSM. Saya akan kongsikan link nanti, jangan risau. Yang penting awak kena submit seminar paper. Seminar paper ni keseluruhan you punya PSM you kena submit. Kemudian minggu ke-12 ni adalah minggu untuk panel-panel anda semua untuk review you punya PSM, okay? Seminar paper tersebut. Kita bagi masa kepada mereka untuk membaca, dan dalam pada masa sama yang ni, please start to prepare your presentation slide. Kan, untuk pastikan bahawa you prepare slide tu sempat ada masa period sementara menunggu masa untuk you punya viva. Okay. Kemudian pada minggu yang ke-13, ini dah minggu pembentangan PSM. Kan, pembentangan PSM ni pada minggu yang ke-13. Kemudian pada minggu yang sama juga try to revise the corrections based on the comments from the both panels. Okay. Kemudian pada minggu yang ke-14 you buat correction dan juga improvement, and then you submit final PSM 2 report kepada you punya supervisor, kan? Dan minggu ke-15 ni adalah minggu evaluation oleh panel you dan juga oleh you punya supervisor. Dan minggu ke-16 ni is a very important, which is anda semua kena upload you punya e-report, you punya PSM ke dalam e-report. Kan? Dan you kena beri username tu kepada saya untuk saya valid dan sahkan you punya PSM ke dalam UTHM database. Alright. So saya harap anda semua gunakanlah peluang dan ruang ini dengan betul supaya anda semua dapat menghabiskan PSM tu dengan baik mengikut kepada time frame yang telah dirancang kepada anda semua. Right. Kalau you dah buat tu is a good. Kalau you belum start lagi is a good. You have to start now. It's a good to start now lah. Kena buat, kena pastikan anda semua dalam track yang betul. Alright. Itu sahaja. Thank you so much. Assalamualaikum.